السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم قراءنا في هذه الليلة المباركة. Beliau Al-Habib Ali memulakan ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian, dan beliau bermohon mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dalam perkumpulan yang diridhai oleh Allah. ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلي ويسلم على حبيبه ومصطفى سيدنا محمد. Dan sama-samalah kita berselawat dan bersalam ke atas kekasih junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صلاة تغفر بها ذنوبنا. Yang mana tatkala kita berselawat kepada beliau, yaitu Nabi Muhammad, maka Allah mengampunkan dosa kita. وتستر بها عيوبنا. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tertutup semua keaiban-keaiban وتقضى kita. بها حوائجنا. Dan dengan kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mengkabulkan semua hajat-hajat kita. ونكون بها من أخص الخاص أهل الصدق والإخلاص في العافية. Dan barang siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditempatkan dalam tempat yang khusus, lebih khusus dari segala khusus, dan dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna di sisi Allah. حضرنا وإياكم في هذا المجلس المبارك فرحا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kami semua kata Habib hadir dalam majlis ini kerana mencintai Nabi Muhammad. ومن فرح بالنبي محمد فرح النبي محمد به. Dan barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mencintai. وإذا فرح النبي محمد رضي الحق سبحانه وتعالى. Dan barang siapa yang telah mendapatkan cinta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan meridainya. وإذا رضي الله لم يعذب من يرضى عنه. Dan apabila Allah ridha terhadap hambanya, maka hambanya itu tidak akan diseksa oleh Allah. وما مقصودنا بهذه الحياة إلا أن يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. Dan kata Habib, apa tujuan hidup kita di dunia ini kecuali hanya satu sahaja, mengharapkan keridhaan dari Allah. في جميع حركاتنا نتمنى بها أن يرضى عنا ربنا. Dan di dalam setiap gerak-gerik kita sangat-sangat mengharapkan agar Allah meridai setiap gerak-gerik kita. وأعظم ما يرضى به الحق سبحانه وتعالى على من كان متابعا ومحبا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Habib mengatakan, orang yang paling diridai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadikan dirinya sebagai pengikut dan menjadikan dirinya sebagai ia paling mencintai, iaitu siapa pengikut dan siapa yang ia paling cintai adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لأن محبة النبي محمد من أكبر علامة الإيمان. Dijelaskan bahawasanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan tanda paling besar kesempurnaannya iman. بل نسبة الإيمان عند كل فرد منا على نسبة المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka cinta yang kita sekarang ini menampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan secepis sedikit saja daripada cinta Nabi sallallahu kepada kita. فمن كانت محبته كثيرة قوية كان إيمانه قويا. Dan barang siapa rasa cintanya kepada Nabi tinggi, banyak dan kuat, maka imannya juga kukuh di sisi وهو Allah. القائل صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Seperti apa yang dijelaskan, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dinamakan orang itu beriman apabila ia mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada ia mencintai dirinya, anaknya, orang tuanya dan semua manusia. ولذلك عاش الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء على قوة في المحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
Maka oleh yang demikian para sahabat-sahabat dan juga isteri-isteri sahabat-sahabat Nabi SAW, cintanya mereka kepada Nabi yang paling kuat dan begitu besar sekali. فدوا النبي محمد بأرواحهم وأموالهم. Mereka cinta kepada Nabi SAW dengan apa? Roh mereka dan harta mereka, semua mereka kasihkan. Jiwa mereka pun mereka kasihkan kepada Nabi. وأول من ضحى مع النبي محمد سيدتنا خديجة رضي الله عنها. Dan di antara orang-orang yang paling pertama yang menghabiskan hartanya, jiwanya kepada Nabi SAW adalah seorang yang bernama Sayyidatina Khadijah. فهي التي خاطبته لنفسها. Dan yang mana Nabi SAW dan Sayyidatina Khadijah ini mempunyai hubungan sebagai suami Nabi. وبذلت أموالها له صلى الله عليه وسلم. Sayyidatina Khadijah begitu sayang cinta kepada Nabi, maka dia menghambur-hamburkan, menghabiskan, membelanjakan harta yang besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهي من أحب نسائه إليه صلى الله عليه وسلم. Kerana itulah dengan perbuatan demikian Sayyidatina Khadijah digolongkan dalam golongan di antara orang-orang perempuan yang paling sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهي أم المؤمنين. Dan juga Sayyidatina Khadijah ini dijelaskan sebagai ibunya kepada orang-orang yang beriman. وبقية أزواجه أمهات المؤمنين. Dan juga isteri-isteri Nabi SAW yang lain dijelaskan iaitu tergolong daripada golongan ibu-ibu di antara orang-orang yang beriman. وكل من آمن بالله فأزواج النبي أمهاته. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan seperti apa keimanan yang telah beriman ibu-ibu orang-orang mukminin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ala hadha syaraf alladhi ikhtassana Allah bih subhanahu wa ta'ala. Dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang besar ini yang mana Allah telah kurniakan kepada Syaraf al-iman billahi ta'ala wa bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. kemuliaan iman kepada Allah dan kemuliaan iman kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. فهي نعمة كبيرة من الله بها علينا. Dan ia merupakan nikmat yang besar sekali yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. فما علينا إلا أن نفرح بها. Dan tidak ada lagi perkara yang lebih mulia untuk kita bergembirakan. بل أوجب الله علينا الفرح بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar yang gembira bagi orang yang gembira dengan Nabi Muhammad. كما قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Seperti apa yang Allah Ta'ala memperjelaskan, katakanlah barang siapa yang bergembira, yang suka dengan Nabi Muhammad SAW, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun suka, bahagialah dia. وهذا الاجتماع وهذه الجلسة من أدلة فرحنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan seperti perkumpulan kita ini, majlis kita ini merupakan majlis yang untuk kita berbahagia cita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. قرأنا سيرة النبي محبة في النبي محمد. Yang mana di dalam majlis ini kita membaca sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وإن أنشدنا أشعارا وأبياتا محبة في النبي محمد. Dan di dalam majlis ini kita membacakan sejarah Nabi Muhammad kerana cinta, dan kita membacakan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah kerana kita cinta kepada Nabi Muhammad. وكم قد أنشدوا الصحابة أبيات في مدح النبي محمد وفرح بذلك سيدنا محمد. Dan berapa banyak di kalangan para sahabat-sahabat Nabi SAW yang membacakan qasidah, nasyid-nasyid untuk menggembirakan Nabi Muhammad. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يحب النبي محمد. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memurniakan kita, dimasukkan kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa menggembirakan Nabi Muhammad. فإذا قويت المحبة في قلب أحد للنبي محمد تابعه وتشبه به. Dan barang siapa yang menguatkan dirinya untuk menggembirakan Nabi Muhammad SAW, maka ia akan diberikan dorongan kekuatan oleh Allah untuk mengikut cara Nabi SAW, dan ia akan menyerupai seperti Nabi Muhammad SAW. لأن غالبا من أحب أحدا تشبه به. Yang mana
dijelaskan oleh Habib, kalaulah seseorang itu dia suka kepada seseorang, maka ia akan cuba sedaya upaya untuk menyerupai, ikut cara orang yang ia suka. والنبي محمد أسوتنا وقائدنا وإمامنا صلى الله عليه Nabi وسلم. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, adalah orang yang perlu untuk kita ikut, dan dia adalah imam kita, iaitu yang membawa kita kepada jalan yang betul. ويوم القيامة الحق سبحانه وتعالى يدعو كل أناس بإمامهم. Dan yang mana pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggil kepada semua manusia-manusia yang mana iman mereka kuat. من إمامك في الدنيا هو إمامك يوم القيامة. Dan Allah akan memanggil dan Allah akan menanya, siapakah imam kamu di dunia dan siapakah imam kamu di akhirat? الذي تتشبه به إمامك. Yang mana engkau, kata Allah Ta'ala, engkau ikut jejak langkahnya seperti engkau menyerupainya. الذي تحبه إمامك. Yang mana engkau suka imam panutan engkau ini. الذي يتعلق قلبك به إمامك. Yang mana hati engkau ini mempunyai hubungan kuat kepadanya. الذي تفرح بذكره إمامك. Yang mana engkau selalu gembira apabila engkau menyebutnya. الذي تكثر الصلاة عليه إمامك صلى الله عليه وسلم. Yang mana engkau senantiasa membasahkan lidah engkau untuk berselawat dan menyebut namanya sallallahu alaihi ولذلك wasallam. قال صلى الله عليه وسلم أقرب الناس أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Allahumma salli wa sallim alaihi. Habib memperjelaskan bahawasanya majlis yang sangat-sangat mulia yang akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti adalah majlis yang orang itu mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ia selalu menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan gembira dengan Nabi sallallahu alaihi فمن wasallam. كان منا أكثر صلاة من الآخر فهو أقرب إلى النبي من هذا. Dan barang siapa di antara kita yang banyak sekali berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itulah yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi فكم wasallam. لنا من الصلاة على النبي كل يوم وليلة. Maka Habib bertanyakan, kalau yang demikian tanya pada diri kita, dalam satu hari satu malam berapa banyak kali kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi أمر wasallam? من الله أن نصلي على النبي دائما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim alaihi. Habib memperjelaskan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita dengarkan tadi ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. وفي تفضيل من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه كثيرة في كلامه صلوات ربي وسلامه عليه. Dan di dalam kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat keutamaan yang sangat banyak yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. ولذلك الصحابة والسلف الصالحين كانت لهم أورادا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Oleh yang demikian orang-orang soleh yang para alim ulama, orang-orang soleh yang terdahulu, mereka banyak sekali wirid-wirid zikir-zikir mereka, iaitu zikir-zikir mereka tidak lain dan tidak bukan iaitu mengandungi selawat kepada Nabi رجالا ونساء. baik di kalangan orang-orang soleh yang lelaki ataupun di kalangan orang-orang soleh yang perempuan. فمن النساء من كان وردها في اليوم والليلة 15,000 من الصلاة على النبي صلى الله Di عليه وسلم. antara orang-orang soleh di kalangan orang-orang perempuan, dalam satu hari satu malam ia berselawat kepada Nabi sebanyak 15,000 kali. ومن الرجال كثير لهم أذكار وصلوات كثيرة، منهم الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر كان ورده كل يوم 25,000 من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، 25,000 من لا إله إلا الله، و25,000 من يا الله يا الله. Dan diperjelaskan di antara orang-orang soleh di kalangan orang-orang lelaki yang berselawat kepada Nabi SAW setiap harinya, beliau berselawat kepada Nabi SAW sebanyak 25,000 kali. Dan beliau selain daripada selawat, beliau beristighfar. لا إله إلا الله. La ilaha illallah sebanyak 25,000 kali. Ya Allah. Dan beliau membaca ya Allah sebanyak 25 kali. Siapa orang ini? Yaitu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Wahid. ومن أعظم فوائد الصلاة على النبي أنها بها تغفر الذنوب وتكفى الهموم. Dan Habib memperjelaskan daripada beberapa keagungan, kemuliaan berselawat kepada Nabi SAW ialah Allah
mengampunkan dosa seseorang yang berselawat kepada Nabi SAW, dan Allah menghilangkan kerisauan, kebingungan bagi orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. فينبغي لنا أن نكثر منها. Dan oleh yang demikian, sayurialah kita semua ini untuk memperbanyak selawat kepada Nabi والذنوب SAW. والهموم هي من أخطر أمراض العصر هذا. Kata Habib, zaman sekarang ini perkara yang sangat-sangat mengkhawatirkan ada dua perkara, iaitu satu perkara orang itu berdosa, dan lagi satu perkara orang itu selalu bingung dengan kehidupannya. ذنوبنا كثيرة فنحرقها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Kata Habib, maka zaman sekarang dosa paling banyak seperti ini, cara untuk hilangkan dosa ini iaitu dengan berselawat kepada Nabi SAW. وهمومنا كثيرة فتذهب بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan perkara-perkara yang lain yang banyak merisaukan kita, membingungkan kita tentang urusan dunia ini akan hilang semua dengan kita berselawat kepada Nabi SAW. فإذا أكثر الإنسان من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أشرق على قلبه نور. Dan barang siapa yang berselawat, senantiasa berselawat, membasahkan lidahnya berselawat kepada Nabi SAW, maka akan terbit, maka akan dikirimkan cahaya ke dalam hati. وإذا أشرق في القلب النور كانت الجوارح طائعة لله. Dan apabila sudah terbit cahaya ini di dalam hatinya, maka ia akan senantiasa melaksanakan perkara-perkara yang taat kepada Allah. فتحب الطاعات وتكره المعاصي والذنوب. Dan ia akan menjadi berubah, orang ini akan menjadi orang yang taat kepada Allah, dan ia akan benci dengan melaksanakan segala perkara-perkara maksiat. وإذا ازداد النور في القلب قد يصل إلى درجة رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma salli wa barik alaihi wa ala alihi. Dan dijelaskan oleh Habib, apabila kekuatan cahaya orang ini begitu besar sekali, maka terkadang ia akan dapat berjumpa dan mimpikan Nabi SAW. والحبيب صلى الله عليه وسلم يشوقنا إلى الرؤيا فيقول كما في صحيح مسلم والبخاري وغيره: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. Dan diperjelaskan oleh Habib, ini kalam untuk berjumpa dengan Nabi SAW, mimpi Nabi SAW, bukan cakap kosong, kerana dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari, dijelaskan dalam hadis Imam Muslim, dan banyak lagi hadis-hadis yang mana Nabi SAW memperjelaskan, barang siapa yang mimpikan, yang jumpa aku dalam mimpinya, maka ia akan dapat jumpa aku secara terang-terang. ويقول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل بي. Dan Habib memperjelaskan lagi, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mimpikan aku pada tidurnya, maka ia nampaklah sebenarnya betul dia nampak aku, kerana syaitan tidak dapat menyerupai. كان ممن يرى النبي كل ليلة سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه. Dan diperjelaskan di antara kalangan manusia-manusia, sahabat-sahabat yang banyak sekali yang tiap-tiap hari nampak Nabi SAW, iaitu Sayyidina Anas bin Malik Imam Malik. dan yaitu Imam Malik radhiyallahu anhu. وكثير حتى من النساء كن يرين النبي كل ليلة. Dan juga banyak di antara orang-orang perempuan yang salihah selalu jumpa Nabi SAW, tiap-tiap malam jumpa Nabi. بل لو غاب عنهم ليلة واحدة يصبحون في عالم ثاني من الخوف من الله. Dan kalaulah dalam tempoh satu malam, satu hari aja tak dapat jumpa dengan Nabi SAW, maka orang ini akan dalam keadaan takut, dalam keadaan bingung, dalam keadaan yang serba tak kenal. كان بعض الصالحين عندنا يقول طلاب العلم: أنتم طلاب علم؟ نعم طلاب علم. كم لكم رأيتم النبي؟ طالب علم يبقى 15 يوم ما يرى النبي، هذا ما هو طالب علم هذا. Dan Habib memperjelaskan, berkata para alim ulama kita di kota Tarim sana, dijelaskan, ditanya kepada apa? Penuntut ilmu yang ada di kota Tarim. Engkau ini talib ilm, seorang penuntut ilmu di kota Tarim ini, pernah jumpa Nabi? Kalaulah engkau dalam tempoh 15 hari tak pernah jumpa Nabi, engkau bukan seorang penuntut ilmu. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع بالحبيب صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة. Dan mudah-mudahan kata Habib, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang yang dapat jumpa Nabi SAW di dunia sebelum kita pindah ke akhirat. نطلب من الله، Maka kita mohon kepada Allah, نرجو الله dan kita mengharap kepada أن Allah, يجمعنا به صلى الله عليه dan وسلم. kita dapat berkumpul dengan Nabi SAW. إذا تعلق قلب الإنسان بهذا الطلب الله سيعطيه إياه. Maka kata Habib, kalaulah hati manusia ini betul-betul mahu berkumpul dengan Nabi SAW, Allah akan berikan. لكن قلوبنا معلقة بماذا؟ Tetapi hati-hati kita ini ada bergantung kepada قلوب Allah. أولادنا متعلقة بماذا؟
hati-hati anak-anak kita ni ada bergantung pada apa? قلوب نسائنا وبناتنا متعلقة بماذا؟ Hati-hati orang perempuan ataupun anak-anak perempuan kita, orang-orang perempuan zaman sekarang, apa ada hatinya ni? Bergantung pada apa? لو تعلقت بهذا الطلب لأعطاها الله إياه ولا يبالي سبحانه وتعالى. Kalaulah kita tahu cara untuk mempunyai hubungan dengan Nabi SAW, maka Allah akan kasih. لأن الله عظيم Kerana Allah Subhanahu Wa Taala agung, mulia, ويعطي ولا يبالي dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan وخزائنه segala apa-apa. ملآنة. Dan peti Allah Subhanahu Wa Taala seperti harta karun Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah habis. لكن يريد منا تعلق وتطلق له سبحانه وتعالى فيعطي سبحانه وتعالى. Tapi dikehendaki kita, hati kita ni mesti ada berhubungan kait dengannya, maka baru Allah beri. وهي من أعظم الأسباب لرؤية النبي حسن المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه Tetapi وسلم. cara sebab jalan yang paling cepat, senang untuk nampak jumpa Nabi SAW adalah kita perlu jadikan diri kita ikut cara Nabi والتخلق بأخلاق النبي dan berakhlak dengan akhlak Nabi, والتشبه بالنبي dan cuba sedaya upaya kita menyerupai seperti kehidupan Nabi في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. dan dalam setiap tingkah laku kita, في أكله وفي شربه وفي نومه وفي يقظته. kita minum waktu tak kala kita berjalan, tak kala kita sadar, tak kala kita tidur, semua sekali perlu kita ikut cara Nabi. وفي لباسه صلى الله عليه Dan tak وسلم. kala kita berpakaian pun perlu ikut pakaian cara Nabi SAW. وغالبا قوة التشبه ما تكون إلا من قوة التعلق والمحبة. Kata Habib, kuatnya orang itu menyerupai cara hidup Nabi SAW, iaitu apa? Dengan kuatnya cinta dia, tingginya cinta dia kepada Nabi وقوة SAW. المحبة غالبا ما تأتي للإنسان إلا إذا أكثر الإنسان من ذكر ذلك الشخص وسيرته وأخباره ومعجزاته. Kata Habib, tanda orang itu cinta kepada seseorang, dia selalu akan ulang-ulang membaca tentang sejarah orang itu, selalu akan ingat orang itu, selalu akan apa saja dia buat, dia akan mengenalkan orang itu. Ini tanda dia apa? Mempunyai hubungan kuat cinta kepada orang tersebut. فلذلك ترى كثير من الشباب أو الشابات متعلقة قلوبهم بأفراد ما جلسوهم، لكن دائما يرونهم في الشاشات أو يسمعوا كلامهم أو ينظروا حركاتهم فتعلقت قلوبهم بهم فأحبوهم فبمجرد محبتهم تشبهوا بهم. Kata Habib, sebab itu anak-anak muda zaman sekarang banyak sekali mereka tengok TV, tengok segala macam, maka mereka cuba untuk menyerupai orang ini. Tengok orang ini dia tiru cara orang ini. Tengok dekat TV orang ini berpakaian seperti ini, maka dia ikut seperti ini. Maka bila dia ikut apa yang orang itu buat seperti dia lihat, maka dia pun jadi seperti orang itu. ومن تشبه بقوم فهو منهم. Kata Habib lagi, seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang menyerupai sesuatu kaum, maka ia adalah sebahagian daripada kaum tersebut. ومن أحب أحدا حشره الله معه. Dan barang siapa yang mencintai seseorang tersebut, maka ia akan bersama dengan orang yang disayang tersebut. فلا بد أن ننتبه من أهالينا وأولادنا. Oleh yang demikian perlu kita berwaspada, berhati-hati di antara kalangan anak-anak kita. ما دورنا في تربية أولادنا؟ Apa yang kita laksanakan untuk mendidik anak-anak kita? ما دورنا في مجالستنا لأولادنا وأهلنا؟ Apa yang kita buat kepada anak-anak kita, cara kita didik, cara kita berkumpul dengan mereka, apa yang kita laksanakan bersama أما mereka. كون الواحد منا يرمي ابنه إلى المدارس ما منها خير غالبا كثرة من بعض المدارس هذه. Kata Habib, kalaulah ada di antara kita yang cuma hantar anak pergi sekolah, maka dia seperti orang yang pergi sekolah dah tu. ممكن تعلمه أمور الدنيا لكن أمور الأخرى وأمور الدين ضعيفة جدا في كثير من المدارس. Kata Habib, mungkin banyak sekolah-sekolah zaman sekarang orang tua suka hantar, maka dia akan pandai terhadap ilmu yang ada di sekolah tersebut, mungkin ilmu dunia dan sebagainya, tapi ilmu akhirat sangat-sangat lemah, sangat-sangat baik. لا بأس أن يدرسوا ذلك لكن أنت ما كثرة مجالستك لهم وكثرة تعليمك لهم وتأديبك لهم لأنهم في رقبتك. Kata Habib, bagus juga kalau dia pergi sekolah dan dia belajar ilmu-ilmu duniawi, tapi kita ni yang mempunyai anak ni perlu kita bukan hanya hantar anak pergi sekolah dah cukup, perlu kita duduk dengan dia, tanya dengan dia, apa kau belajar, buat apa kau, bagaimana tingkah laku kau. Banyak selalu duduk dengan dia, tanya dengan dia. ليسوا مسؤولين عن أولادك لا حكام ولا مدرسين وأنت المسؤول عنهم.
Kata Habib, yang menjadikan, yang mengawasi anak kita tu bukan orang-orang yang berpangkat, bukan sekolah-sekolah ataupun guru yang ada dekat sekolah, tapi kita yang ada anak kita, kita yang wajib mengawasi anak kita, kita yang menjadi tanggungjawab kepada anak. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Kata Habib dengan hadis Nabi SAW, semua kita ini adalah ketua. Maka semua kita ini adalah ketua, maka kita seharusnya menjadi ketua yang baik terhadap perkumpulan kita, keluarga kita. بل المجالسة مع الأهل والأولاد لها شأن عظيم عند الله. Kata Habib, iaitu kalau kita selalu duduk dengan anak-anak kita, keluarga kita ada communication dengan mereka, ini merupakan satu perkara yang agung di sisi Allah. جاء في بعض الأخبار أن من جلس مع أهله وأولاده على مائدة يأكلون مع بعض لم يقوموا إلا مغفورا لهم. Kata Habib, dijelaskan dalam beberapa keterangan, barang siapa yang duduk dengan ahli keluarganya dan dia makan sama-sama, dan dia gembira duduk sama-sama tu makan sama-sama, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosanya sebelum dia bangun dan sebelum dia selesai daripada makan daripada perkumpulan tersebut. فكثرة المجالسة مع الأهل والأولاد ينظر هذا إلى وجه هذا له شأن قوي وله شأن عظيم في تصفية القلوب وربط الأخوة والألفة بينهم وبين. Dengan kita duduk selalu dengan ahli keluarga kita, adakan communication, kita boleh memandang wajah anak kita, ahli keluarga kita. Maka dengan kita memandang, ini memperkukuhkan lagi hubungan kekeluargaan kita dan memperkukuhkan lagi hubungan silaturahim antara satu dengan yang lain. فبعض الأولاد وبعض البنات ينظرون إلى أوجه المدرسين والخدم أكثر مما ينظر إلى وجه آبائهم وأمهاتهم. Kata Habib, di antara zaman sekarang ini, anak-anak zaman sekarang ini, dia lebih banyak lihat kepada wajah guru-guru dia dan lebih banyak lihat wajah kepada pembantu-pembantu rumahnya daripada melihat wajah orang tuanya sendiri. النظر إلى وجه الوالدين بالتعظيم عبادة. Kata Habib, seorang anak yang lihat saja kepada wajah orang tuanya, ini merupakan satu ibadah yang sangat agung. كمثل النظر إلى الكعبة عبادة. Seperti orang itu melihat kepada Ka'bah, kerana lihat kepada Ka'bah ini ibadah. كمثل النظر إلى المصحف عبادة. Seperti orang itu lihat kepada Al-Quran Mushaf, kerana melihat kepada Mushaf Al-Quran itu ibadah. كمثل النظر إلى العالم العامل بعلمه مع التعظيم عبادة. Kata Habib, seperti orang itu melihat kepada seorang alim yang beramal dengan ilmunya dan menyebarkan ilmunya, maka lihat kepada orang alim seperti ini adalah pandangan yang sangat-sangat mulia, yaitu pandangan ibadah. فلنرتب أوقاتنا. Maka kata Habib, aturkanlah, jagalah waktu-waktu kita ولنحفظ أعمارنا. dan jagalah, peliharalah keadaan kita. لأنها رأس مالنا عمرنا. Kerana itulah urusan kita. رأس مال الإنسان عمره. Kerana Habib dijelaskan apa? Ini kunci dari segala urusan-urusan. فلنستغل العمر بفعل الطاعات. Kata Habib, maka usia yang ada pada diri kita ini والانتباه perlu للأهل. kita jaga dengan perkara-perkara yang taat dan berhati-hati kita dari segala perkara-perkara yang boleh melalaikan kita. والانتباه من الأهل والأولاد. Dan berhati-hati, jaga terhadap apa? Anak-anak kita dan ahli keluarga kita. نعمر بيوتنا بالذكر والطاعة والعبادة. Kata Habib, jadikanlah, perintahkanlah kepada rumah kita, jadikanlah rumah kita dan juga ahli keluarga kita dengan urusan taat dan ibadah dan zikir kepada Allah. ما أخبار بيوتنا؟ Apa khabar cerita rumah kita, kata Habib? ماذا يرتفع فيها من الأصوات؟ Apa yang diadakan suara di dalam rumah kita sampai suara itu tinggi dekat rumah kita? لو مشينا تحت البيوت ماذا سنسمع من البيوت؟ نسمع القرآن. Kata Habib, kalaulah kita jalan dan kita nampak rumah orang, kita jalan, ya, apa yang kita dengar daripada dalam rumah tersebut? Suara apa? Apakah kita dengar suara orang yang membaca Al-Quran di dalam rumah tersebut? هل نسمع الذكر؟ Apakah kita mendengar orang itu berzikir di dalam هل rumahnya? نسمع قراءة كتب السلف؟ Apakah kita mendengar dia membaca kitab-kitab salaf, kitab-kitab orang-orang yang terdahulu? ولا شغال في أفلام وأخبار ومسلسلات؟ Kata Habib, tapi zaman sekarang banyak orang di rumahnya tak ada zikir, tak ada apa, tapi apa? Disibukkan dengan tengok movie, disibukkan tengok television, disibukkan tengok dengan movie musalsalah, movie musalsalah apa? Part by part, episode by episode, plus equal to sinetron. وأصوات فاسقين وبعيدين عن الله. Yang mana cerita-cerita seperti ini semua apa? Ya, cerita-cerita yang tak baik seperti ini semua
semua apa? Menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu ماذا wa taala. ستكون هذه البيوت؟ Apa kita buat? Apa kita nak buat dengan rumah kita? بيوت مظلمة Ini rumah yang penuh dengan kesaliman. ليس فيها نور Tidak ada cahaya sama sekali di rumah ini. يدخلها الشيطان Dan rumah seperti ini masuknya syaitan. مهيئة لكل سوء والعياذ بالله. Dan hidup di dalam rumah tersebut semuanya perkara-perkara yang jahat. حصن بيتك بالقرآن. Kata Habib, jadikanlah, hasilkan rumah kamu, jadikan rumah kamu dengan Al-Quran. حصن بيتك بالذكر Kata لله. Habib, jadikanlah rumah kamu dengan berzikir, ingat kepada Allah. حصن بيتك بالاستغفار وقت الأسحار. Dan jadikanlah rumah kamu ini dengan banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah dan beribadah di tengah malam. وقد جاء في الحديث إن الله لا يهم على أهل القرية بالعذاب فينظر إلى أعمار المساجد والمستغفرين بالأسحار فيرفع العذاب عن أهل البلد كلها. Kata Habib dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan balaknya kepada rumah orang-orang yang seperti ini kalaulah tak ada orang beribadah. Tapi kalau ada satu orang beribadah seperti di rumahnya, dicahayakan rumahnya dengan zikir, dengan ibadah, dengan apa, maka terangkat semua balik Allah Taala. أين المستغفرين بالأسحار؟ Mana zaman sekarang orang yang di malam hari dia أين beristighfar الذين kepada Allah? يقومون قبل الفجر بساعتين 3 ساعات؟ Berapa ramai zaman sekarang orang yang bangun mungkin 1 jam ataupun 2 jam sebelum masuk waktu subuh, بساعتين، ataupun dengan 2 jam, بساعة، ataupun dengan 1 jam, نصف ساعة. ataupun dengan setengah jam. من؟ Siapa? هل كل البيوت هكذا؟ Apakah semua rumah seperti ini? هل بيوتنا من قبل الفجر منتعشة بالذكر والطاعة والعبادة؟ Kata Habib, adakah rumah kita ini sebelum masuk waktu subuh ini sudah diterangkan dengan cahaya zikir dan ibadah? لكن لو كانت أعمالنا من قبل الفجر الدنيوية لكنا كلنا. لو كانت أعمالنا قبل الفجر الدنيوية بنكون كلنا. Kata Habib, kalaulah kita ini ada urusan dunia, maka kita akan bangun sebelum subuh lagi kita dah bangun dah. قالوا بكرة المدارس خلاص يلا قرار المدارس من قبل الفجر بساعة ايش بيقولون؟ يتكلمون أسبوع أسبوعين وبعدين بيتبعون وانتهت المسألة. Kata Habib, katakan dah besok ni kita ada urusan dekat kerja kita ke, sekolah kita ke, yang mana kita perlu sampai dekat sekolah kita awal pagi, maka kita akan bangun 1 jam sebelum subuh. Dan kita bila dah bangun demikian, maka dalam tempoh seminggu 2 minggu dah jadi perkara biasa dah. Tapi sayangnya bangunnya kita bukan kerana Allah. قد يكون حتى الأب أو الأم يوقف ابنه قبل الفجر بربع ساعة ويقول يمشي إلى المدرسة ما يفكر حتى في الصلاة قد يكون هكذا. Kata Habib, mungkin ada di antara manusia zaman sekarang, iaitu ibu dan bapa mempunyai anak, dia kejutkan anak dia, bangun, pergi sekolah. Tapi sayangnya dia kejutkan anak dia bukan untuk beribadah, sembahyang. Dari bangun, pergi sekolah. قم من أجل الله. Maka kata Habib, bangunlah kamu untuk قم Allah. من أجل الدار الآخرة. Bangunlah kamu untuk kamu isikan rumah قم akhirat. من أجل متابعة نبيك سيدنا محمد. Bangunlah kamu untuk mengikuti jejak تسعد في الدنيا والآخرة. yang mana engkau akan سعادة في الدنيا. engkau akan terselamat di dunia dan juga di akhirat. وينشرح صدره. Dan engkau akan